Saya memohon Malim Nawar untuk sambung perbahasan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana membenarkan saya berbahas ke atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Sidang kita hari ini merupakan sidang dalam pengkau ketiga. Maksudnya kami hampir sampai dengan izin midterm tempoh perkhidmatan kami sebagai ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Oleh itu saya percayai pihak kerajaan negeri tidak lupa aku janji yang telah pun dipersetujui dan dikantung dalam manifesto BN Perak PRU 13. Manifesto tersebut yang dikemukakan oleh YAB Pangko meliputi 11 teras yang termasuk kesejahteraan rakyat, perumahan rakyat, memacu ekonomi untuk rakyat, keselamatan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan seimbang untuk rakyat, masyarakat kemahiran, berilmu dan berintegriti, kecekapan penyampaian demi keselesahan rakyat, memelihara toleransi beragama demi rakyat, mengantarabangsakan Perak serta meningkatkan peranan wanita demi memperkasa rakyat. Di bawah 11 teras tersebut, manifesto tersebut saya sudah kira mengandungi 82 aku janji. Sekarang seperti yang saya cakap tadi, hampir separuh tempoh perkhidmatan kami telah pun lalu. Dan sekarang soalan saya, berapa daripada 82 aku janji tersebut telah pun dipenuhi ataupun ditunai oleh kerajaan Perak? Tidak boleh dinafikan kebanyakan aku janji tersebut tidak ditunai setakat ini, dan kebanyakannya juga tidak dimulakan. Sebenarnya pada masa midterm tempoh kerajaan negeri ini, kerajaan negeri sendiri hendaklah mengemukakan suatu dengan izin report card kepada rakyat Perak dan pengundi-pengundi yang menunjukkan sejauh mana daripada 82 aku janji tersebut telah dilaksanakan ataupun sekurang-kurangnya telah pun dimulakan. Seperti yang dititah oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku, peranan adun adalah untuk menyemak, menegur, menasihat dan mengaudit cabang eksekutif. Ini apa yang saya buat sekarang. Saya meminta kerajaan Perak menunjukkan suatu report card ke Dewan ini dan accountable dengan izin ke ahli-ahli yang di dalam Dewan Yang Mulia ini, bagaimana kerajaan Perak menunai perjanjian mereka terhadap rakyat Perak. Dan saya percaya report card ini hendaklah dikemukakan kepada semua ahli-ahli Dewan, mudah-mudahan pada masa persidangan yang akan datang. Datuk Seri Yang di-Pertua, dengan penguatkuasaan cukai GST mulai semalam dan kemerosotan nilai mata wang kami, tentunya kekuatan pembelian ataupun dengan izin purchasing power rakyat akan mengurang. Pada masa ini, kebimbangan utama ataupun dengan izin primary concern of the rakyat adalah ekonomi. Peningkatan ekonomi di negeri kita dan peningkatan pendapatan boleh guna ataupun dengan izin disposable income adalah satu-satunya cara untuk menentang kemerosotan purchasing power yang disebabkan oleh GST. Saya merujuk kerajaan negeri kepada salah satu aku janji daripada manifesto tersebut di bawah teras memacu ekonomi untuk rakyat, iaitu penubuhan zon ekonomi khas
yang kononnya meliputi Kamunting, kawasan Kamunting, Kampar, Pantai Remis, Torintan Pakan Datuk dan Lekil Pasir Panjang. Bagaimanapun setakat ini saya tidak lihat ada apa-apa perbezaan perkembangan ekonomi khususnya di kawasan saya Malim Nawar yang berada di bawah kawasan Parlimen Kampar sebelum dan selepas PIU 13. Maksudnya kerajaan negeri telah pun gagal melaksanakan biarpun merancang zon ekonomi khas seperti yang dijanji. Dalam kefahaman saya, dengan penubuhan zon ekonomi khas, mesti adanya perbezaan undang-undang perniagaan, trade and business law dengan izin, di antara zon ekonomi khas tersebut dan kawasan lain di Malaysia. Sasaran dan tujuan zon tersebut hendaklah termasuk peningkatan perniagaan, penambahan pelaburan asing ataupun dalaman, kewujudan lebih banyak peluang pekerjaan, dan pentadbiran dan sistem perundangan yang lebih efektif dan efisien dengan izin. Ia juga melibatkan pembinaan infrastruktur yang lebih lengkap. Biasanya untuk menggalakkan dan menarik pelabur datang ke zon ekonomi khas tersebut, dengan izin tax incentive ataupun tax holidays hendaklah diberikan. Tetapi saya tidak nampak adanya apa-apa usaha kerajaan negeri untuk menjalankan langkah-langkah yang menuju ke arah ini, ataupun ada apa-apa perbincangan di antara kerajaan Perak, kerajaan negeri dan kerajaan pusat mengenai perkara-perkara tersebut, kerana untuk memberi tax incentive iaitu di bawah bidang kuasa federal government, dan juga dengan impact GST, perniagaan-perniagaan kecil khususnya di kawasan macam Malim Nawar yang wujudnya banyak perniagaan-perniagaan kecil sekarang kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem accounting system dengan izin, terpaksa menggulungkan perniagaan ataupun tutup kedai. Peluang pekerjaan untuk orang muda di kawasan Malim Nawar. Oh, sure Mas Lau. Terima kasih Datuk. Silakan. Terima kasih Datuk Timbalan di Petua. Saya nak menanya Malim Nawar, kerana saya dapati di negeri Perak ini kerajaan tak prihatin kepada bebang yang ditanggung oleh rakyat, kerana dinaikkan cukai, macam-macam cukai, naik berlipat ganda. Selain daripada development charge, didapati baru-baru tahun lepas dinaikkan fee untuk billboard sampai 6,600%. Jadi kalau RM200 billboard itu sekarang ini sudah jadi 13,200. Jadi peniaga-peniaga akan menaikkan harga untuk menampung kenaikan bisnes ataupun perniagaan mereka yang naik 66 kali. Jadi ini bukan satu polisi yang prihatin rakyat. Setuju tak? Saya minta setuju tak Malim Nawar mohon kerajaan negeri kurangkan fee billboard ataupun advertisement iklan ini. Ya, sangat setuju. Ya, kerana seperti saya cakap, di kawasan Malim Nawar sekarang banyak perniagaan-perniagaan kecil terpaksa menggulungkan perniagaan kerana impak GST. Mereka terpaksa tutup kedai bukan sahaja kerana harga barang-barangan naik, tetapi juga cukai taksiran, cukai pintu dan billboard, charge billboard dan development charge seperti yang dipanggilkan oleh saudara saya. Kebanyakan ada banyak faktor yang menyebabkan perniagaan-perniagaan di kawasan luar bandar menderita, dan mereka tiada peluang untuk dengan izin survive, dan peluang pekerjaan juga pun kurang. Oleh itu saya mengingatkan kerajaan negeri janji mereka untuk menubuhkan zon ekonomi supaya manifesto tersebut tidak menjadi sahaja suatu gula-gula pilihan raya sahaja, ataupun the sweets that given before election dengan izin sebelum PIU.
Kegagalan menunai manifesto tersebut boleh dianggap sebagai suatu kemungkinan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kerajaan. Saya harap manifesto ini bukan cakap kosong saja, tetapi sekarang tiada banyak masa yang tinggal. Kerajaan negeri hendaklah serius dengan menjalankan ekonomi zon ekonomi yang meliputi kawasan seperti itu luas seperti yang dijanji dalam manifesto. Dan langkah yang pertama saya percaya mesti adalah perbincangan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Kerana seperti yang saya telah pun cakap, kebanyakan tax incentive dan tax holiday boleh diberikan oleh federal government dan bukan state government. Yang izin. Terima kasih. Daripada Yang Amat Air Kuning. Malim Nawar. Pertama, saya nak tanya kepada Malim Nawar yang dikatakan peniaga-peniaga kecil khususnya di Malim Nawar golong tiga sebab GST. Saya rasa statement daripada Malim Nawar ni tak tepat. GST baru semalam dikuat-kuasakan. Yang sebenarnya Malim Nawar, saya nakkan fakta itu. Kebanyakan peniaga-peniaga kecil ni bukan golong tiga sebab bersaing. Kerana hari ini bila supermarket, hypermarket, minimarket mereka mendaftar sebagai GST dan barang-barang keperluan rakyat khususnya di premis-premis ini lebih murah daripada peniaga-peniaga kecil, maka secara tidak langsung bahawa pengguna ini akan beralih daripada membeli barang mereka di kedai-kedai kecil ini kepada kedai-kedai besar dan sebagainya. Ini perniagaan dan sebagainya. Saya rasa apa yang dikatakan Malim Nawar ni tak tepatlah. Terima kasih. Ya, sorry, saya tidak setuju kerana seperti yang saya cakap, impact GST bukan hanya harga barang-barangan, tetapi perniagaan kecil tidak boleh menyesuaikan diri dengan sistem accounting yang memerlukan mereka mengubah ataupun mengambil gaji seorang accountant, full-time accountant ataupun software. Dan di sini saya cadangkan, saya tak cukup masa lah, sorry. Boleh bagi saya jawab. Beri banyak masa. Saya rasa tak seronok bila fakta yang dikemukakan tak tepat. Ya, saya sudah beri banyak masa sebab tadi. Ya, dalam GST ni saya tak explain. Ya. Saya nak Yang Amat boleh masa menggulung Yang Amat. Untuk mengajar peniaga bagaimana mereka untuk menyimpan account report perniagaan mereka. Bagi Let me explain. Ya. Okey, Yang Amat Malim Nawar teruskan. Mereka terpaksa mengambil kerja accountant yang penuh masa, full-time accountant ataupun software yang boleh cost softwarenya melebihi ringgit Malaysia 10,000. Ya. Dan persaingan ini bukan faktor yang menyebabkan mereka gulung. Nampaknya GST dikatakan oleh kerajaan adalah adil kerana semua orang kena. Tapi the truth of the matter, dengan izin, orang yang miskin kena lebih daripada orang kaya. So very soon we will have a GST divide. Saya namanya GST divide dengan izin, iaitu GST yang nampaknya equal tetapi ia tidak equal. Efek kepada orang yang miskin, perniagaan yang kecil lebih daripada efek kepada orang kaya dan perniagaan yang besar macam Jasco, Tesco compared to grocery shop, dengan izin. Terima kasih tuan, minta laluan boleh? Malim Nawar. Ya, ada perbezaan. Ya. Boleh tak? Ya, please do boleh? winding up ya. Winding up ya. Boleh tak? Tak boleh. Karena YB ada peluang lagi pada Isnin. Ya. Dah cukup masa. Semua itu saya di sini cadangkan kepada Exco kerajaan negeri boleh mengambil langkah untuk membantu peniaga-peniaga kecil seperti membekalkan accounting software kepada mereka ataupun latihan kepada mereka ataupun ambil
ambil langkah untuk fikirkan cara bagaimana mereka tidak perlu mengambil accountant yang penuh masa. Kerana ini sebab yang besar. Mungkin kerajaan negeri tidak sedar, hanya ingat GST hanya adalah meningkatkan harga barangan, tapi ini bukan kebenarannya. Mereka tutup kerana mereka tiada kemahiran untuk menyesuaikan diri dengan GST. Dan adakah kerajaan fikir kenapa rakyat begitu membantah GST? Objektif yang dinyatakan adalah bagus, ialah melaksanakan GST kerana untuk memperkukuhkan kedudukan kewangan kerajaan dan meningkatkan pembangunan. Ini apa yang dikatakan oleh YAB Datuk Seri Najib semalam. Tetapi rakyat tidak percayai wang yang dicukai sebagai GST akan diurus tabir dengan baik oleh kerajaan, dan rakyat mengesyaki wang yang dikutip akan diboros dan tidak akan membawa manfaat kepada rakyat. Contoh-contoh pemborosan, saya tak mahu guna percakapan rasuah lah, saya cakap pemborosan. Ya, boleh ditapati dalam dengan izin Auditor General Report tiap-tiap tahun. Ya, kalau saya guna percakapan rasuah dan banyak kacau, so jangan. Saya guna percakapan pemborosan saja yang boleh ditapati dalam Auditor General Report. Seperti yang dititah oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku, peranan utama ADUN adalah untuk secara konstruktif bertujuan untuk menambah baik sistem penyampaian dan sistem perkhidmatan kerajaan demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan rakyat jelata. Sekiranya rakyat merasai cukai yang dikutip di bawah GST oleh kerajaan akan membawa manfaat kepada mereka melalui satu sistem penyampaian yang sempurna, saya ingat mereka tidak akan teragak-agak membayar cukai termasuk GST. Saya sendiri tidak akan teragak-agak membayar GST sekiranya saya boleh dijanji ada satu sistem penyampaian, delivery system dengan izin, ataupun sistem perkhidmatan yang baik, yang sempurna, yang memperkaukan apa yang saya perlu dalam hidup seharian. Walau bagaimanapun apa yang kita lihat sekarang, walaupun cukai tasiran, cukai pintu telah pun dibayar dan juga cukai jalan raya dibayar, pengaduan mengenai lubang jalan ataupun dengan izin pothole, rumput panjang, longkang yang sumpat, bekalan air, water pressure, lampu jalan, sampah sarap dan sebagainya berlaku tiap-tiap hari. Yang Muhammad Malim Nawar, Yang Muhammad ada 2 minit saja lagi ya. Jadi pendekkan ucapan. Dulu saya telah pun tanya di Dewan Yang Mulia ini mengenai masa maklum panas yang hendaklah dipatuhi oleh pihak berkuasa tempatan dan juga masa maklum balas Lembaga Air Perak, dan telah pun dijawab. Tetapi saya mendapati dan menerima pengaduan dari penduduk-penduduk Malim Nawar bahawa apa yang dikatakan sebagai masa maklum balas tidak dipatuhi dengan ketatnya. Dan kebanyakan masa ADUN dan pemandu ADUN termasuk saya sendiri dan rakan-rakan saya dibelanja untuk menerima pengaduan mengenai perkara-perkara tersebut, longkang, sampah, rumput, dan juga mengemukakan masalah ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Dan banyak masa juga dibahaskan untuk follow up sekiranya tindakan tidak diambil. Dalam jawapan kerajaan kepada saya pada sidang yang lalu, saya juga diberitahu, saya tanya sekiranya masa maklum balas tidak dipatuhi apa yang boleh kami buat, dan jawapannya saya tidak boleh terima. Jawapannya adalah pengadu hendaklah follow up sehingga tindakan diambil. Ini tidak adil. Kalau masa maklum balas telah pun ditetapkan, mesti ada satu mekanisme dengan izin untuk memastikan oleh kerajaan tempatan dan kerajaan negeri bahawa sistem delivery system ini diikuti, maksud diikuti. Dan tidak boleh harapkan rakyat sendiri yang follow up sehingga tindakan diambil. Ya. Satu sebab kenapa ADUN menanggung tanggungjawab mengatasi masalah kehidupan seharian semacam ini juga berpunca daripada kegagalan ahli-ahli majlis tempatan yang dilantikkan oleh kerajaan negeri yang gagal menjalankan tugas mereka dalam menyelia kerja-kerja majlis. Dan proses perantikan ahli-ahli majlis
dan yang kebanyakannya terdiri daripada ahli-ahli politik komponen parti BN juga boleh disoal, questionable dengan izin, kerana ia bermakna pelantikan tersebut adalah tidak mematuhi keperluan Seksyen 10 Akta Kerajaan Tempatan. Di bawah Seksyen 10 tersebut, ahli-ahli majlis yang dilantikan mesti adalah merupakan penduduk-penduduk yang mempunyai pengalaman luas dalam hal ehwal kerajaan tempatan, ataupun orang yang cemerlang dalam suatu profesion dan sebagainya, ataupun orang yang berupaya mewakili kepentingan komuniti. Sebenarnya tidak disebutkan dalam peruntukan Seksyen 10 tersebut bahawa ahli-ahli politik komponen parti kerajaan hendaklah ataupun boleh dilantikkan. Kelemahan pentadbiran pihak kerajaan negeri juga terdera dari segi pemberian milik tanah kerajaan dan pengeluaran suratan hak milik ataupun grant tanah. Saya telah pun menerima aduan daripada kawasan saya bahawa ada banyak orang yang telah pun membayar premium tanah, tetapi premium tanah dibayar mengikut apa yang di-charge di bawah borang 5A, di bawah kanun tanah negara, tetapi mereka sehingga sekarang tidak diberi grant ataupun suratan hak milik. Oleh itu, dalam soalan yang saya telah pun dikemukakan pada sidang ini, saya telah memilih untuk jawapan dari kerajaan beberapa extreme cases dengan izin dari Tanjung Tolang, di mana ada 6 orang pemohon telah pun membayar premium pada tahun 1978 dengan izin, tetapi hingga sekarang premium telah pun dibayar sepenuhnya, tetapi hingga sekarang tidak sesiapa pun daripada 6 pemohon ini dapat suratan hak milik mereka. Mereka masih boleh tunjuk kepada saya resit pembayaran premium, dan saya telah pun mencatatkan nombor resit ataupun nombor file kepada jawapan oleh kerajaan. Yang Muhammad, masa yang diperuntukkan kepada Yang Muhammad sudah habis. Yang saya minta Yang Muhammad habiskan ucapan dan membuat rumusan satu baris perkataan. Ya, bila pembantu saya menyemak dengan pihak pejabat tanah Padu Gajah, dia diberitahu bahawa faul masih tidak boleh dikesan. Saya harap satu jawapan yang memuaskan dapat diberikan pada hari terakhir sidang ini. Sekiranya faul masih tidak boleh dikesan pun, faul baru hendaklah reconstructed dengan izin untuk meneruskan dengan proses pengeluaran suratan hak milik untuk mereka yang memohon dan membayar premium pada tahun 1978 ini. Ya. Muhammad, saya minta Muhammad duduk, masa dah habis.